Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita kembali lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Kepada yang masih baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu, yang bentuk loceng tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Jadi pada malam ni, apakah kisah yang akan dibawakan dalam malam puaka ni? Seperti lagu Puteri Santubong. Puteri Santubong, puteri sejinjak, menjagat gunung negeri Sarawak. Lagu mana tu? Dalam lagu pun dah ada sebut dah. Tak payah nak buat terkejut sangat. Lagu Negeri Sarawak. Dan kisah pada malam ni khas untuk geng-geng puaka yang daripada Sarawak ataupun Sabah. Sebab ramai juga antara geng puaka yang rupa-rupanya daripada Sarawak. Dan kisah ni berlaku kepada Mary. Mary ni yang merupakan salah seorang pelajar yang belajar di ibu kota Kuala Lumpur. Bukan Mary seorang saja. Mary bersama 3 orang lagi kawan dia. Keempat-empat mereka ni berasal daripada Sarawak. Dan yang paling menarik, kepada geng-geng puaka laki-laki miang, Mary ni kena dengan nama dia. Lagi-lagi pula orang Sarawak kan, putih melepak, memang cantik gila. Apa yang menimpa Mary bersama kawan-kawan dia semasa cuti semester adalah satu pengalaman yang tak dapat Mary ni lupakan. Jadi kalau korang dah bersedia, ayo guys, kita teruskan dalam malam puaka. Puteri Santubong, puteri sejinjang. Macam apa? Macam Zainal Abidin man. Kalau kau dengar lagu Zainal Abidin pun, jangan menangis, bertenanglah, peganglah tanganku. Dia banyak yang macam terkejut. Tak tahulah sebab apa kan, terkena elektrik ke ataupun terkejut kena gigit kucing ke apa. Reda je lah mat. Let's go guys. Pisha. Pada tahun 2006, Mary yang baru saja menjangkau ke usia 22 tahun bersama 3 orang lagi kawan dia, Vika, John dan juga Jeremy ni pergi merantau. Merantau ke mana? Merantau ke ibu kota Kuala Lumpur semata-mata untuk melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti yang agak terkenal dekat Kuala Lumpur. Dan aku boleh katakan, tak salah lah untuk aku katakan, bagi seorang remaja yang baru berusia 22 tahun yang tak pernah keluar daripada Sarawak tu, apabila pergi ke ibu kota Kuala Lumpur ataupun sebuah bandar yang agak besar, itu memberikan sedikit tekanan dan juga cabaran buat si Mary ni. Ada masanya di awal-awal dia sampai kat Kuala Lumpur tu, ada masa dia rasa rindu sangat nak balik kan. Dia rasa tak apalah, better aku belajar kat Sarawak je. Aku tak sanggup lah nak layan hiruk pikuk bandar yang besar, penuh masalah dan juga gosip-gosip hangat apa semua. Pernah Mary ni fikir nak berhenti belajar, tetapi disebabkan ditemani 3 orang lagi kawan dia ni membakar semangat dia, jadi dia pun kekal berada di Kuala Lumpur tu. Dan sepanjang Mary ni belajar ke universiti tu, setiap kali cuti semester sahaja, Mary bersama 3 orang lagi kawan dia ni akan menggunakan cuti semester tu, ada 2 je yang diorang akan pakai. Sama ada untuk pulang ke Sarawak, spend time, luangkan masa bersama ahli keluarga, ataupun diorang akan merancang untuk pergi bercuti, short vacation, tenangkan fikiran, sambil tu orang cakap menimba pengalaman di tempat orang. Jadi itulah aktiviti yang akan dilakukan oleh mereka berempat ni setiap kali cuti semester je. Jadi pada masa ni, cuti semester tak lama je lagi 2 minggu je akan bermula. Dan cuti semester kali ni tak panjang pun, seminggu sahaja. Diorang dapat cuti seminggu je. Jadi disebabkan cuti ni pendek, tak lama pun, Mary ni dah plan dah dengan kawan-kawan dia ni, sama ada kita nak pulang berjumpa keluarga masing-masing ataupun kita pergi short vacation ataupun percutian. Jadi bila Mary ni dah cadangkan macam tu, kawan dia yang lagi 3 orang ni, John ni bersuara. John ni cakap, Mary, aku sukalah idea kau.
Sebabkan kita cuti ni tak lama tau. Lagi pula kita dah lama dah tak travel. Alah, jom lah kita travel jalan mana-mana kan. Cuti semester yang lepas kita dah balik ke Sarawak dah. Kita dah jumpa family kita. Apa kata kali ni kita plan ramai-ramai dengan geng-geng kita kat Sarawak, kita pergi bercuti nak. Tetapi macam biasalah orang cakap John ni pandai cakap je. Dia kalau ajak je setuju. Jadi bila John ni dah setuju kan, yang Vika dengan Jeremy dia pun dah setuju pada cuti semester kali nak pergi bercuti, Mary ni tak buang masa, dia teruslah cari tempat percutian yang best-best. Dia list lah sama ada nak pergi Johor ke, nak pergi Langkawi ke, nak pergi Penang pergi makan-makan ke. Mary ni dah list down dah tulis dah semua benda apa nak pergi, mana nak buat aktiviti apa semua kan. Sebab Mary ni seolah-olah dia ni pandai sikit buat planning. Nak harapkan si John dan Jeremy tu pandai cakap je. Tentang hotel pun tak cari, mana nak bercuti pun tak cari. Yang tahu apa? Goyang telur, goyang kaki. Yang tahu semua Mary nak buat. Kalau tak Mary, Vika yang nak kena plan. Selalunya guys, kalau korang nak tahu, perempuan je yang pandai plan dalam buat percutian ni. Laki lebih santai. Yang dia tahu, jomlah pergi bercuti. Jomlah. Lepas tu cancel kan. Dan disebabkan itulah apabila semua dah cantik dirancang, cuti semester pun bermula. Tetapi dalam pening-pening tu pun ada juga yang berlaku. Pada awalnya bukan mereka berempat saja yang akan pergi bercuti. Diorang dah ajak dah kawan-kawan diorang kat Sarawak ni. Awalnya seramai 36 orang. Dah macam trip bas sekolah dah. Nak pergi. Semua kawan-kawan dia yang dekat Sarawak ni, kawan Mary, kawan Jeremy, kawan John, kawan Vika ni semua dah nak turut serta je. Ayo guys, kita pergi bercuti. Have fun. Lepas tu masing-masing mulalah dah makin hampir ke hari yang nak pergi bercuti tu, seorang cancel, seorang tak jadi. Lepas itu seorang lagi mak tak kasih apa semua. Tinggallah 9 orang. Daripada 30 lebih orang tu, tinggal 9 orang je. Dan disebabkan itulah hotel yang pada awalnya Mary dah book ni, Mary terpaksa cancel. Sebab apa? Sebab dah book banyak bilik, tapi disebabkan kawan cancel last minute, kurang hajur punya member, terpaksalah Mary ni cancel. Jadi pada asalnya dah dapat tempat percutian, sekarang ni Mary dah pening dah. Sebab apa? Sebab tak tahu dah mana dah dia nak pergi. Hotel semua dah mula penuh. Jadi disebabkan itu Mary ni dah mula pening dah. Sekarang ni mana yang kita nak pergi bercuti? Mary dia dah nangis dah. Lagi 2 hari je kita dah nak balik Sarawak dah ni. Tempat tak ada. Lalu dia tenangkan oleh Vika. Relax lah kan. Alah, dia orang bukan saja-saja cancel Mary. Benda nak jadi kan. Kita hanya mampu merancang. Tuhan je yang menentukan. Lalu Mary ni pun cakap kat Vika, engkau ni pandai cakap lah. Engkau pun bukannya tolong aku nak pergi cek tempat percutian ke, nak cek hotel ke. Semua harapkan aku. Tak ada, aku tak kira. Sekarang ni korang pandai lah cari. Kalau tak aku balik je kampung. Aku jumpa je mak bapak aku. Aku dah malas fikirlah. Mary ni dah nangis-nangis dah. Disebabkan itu John ni pun ambil satu langkah. Dia cakap macam ni lah Mary. Tak apa, tenang. Kita ada lagi 2 hari ni. Mesti ada tempat punya. Macam ni, apa kata aku call Bob. Bob ni salah seorang kawan diorang yang tinggal dekat Sarawak pada masa tu. Aku call Bob, aku suruh Bob cari. Tak kisahlah mana tempat ada je. Janji kita boleh pergi bercuti, tenangkan fikiran. Aku terus suruh Bob ni cari tempat tu. Dan disebabkan rancangan John tu lah, akhirnya diorang dapat lagi satu tempat. Walaupun tempat ni tak ada lah jadi pilihan utama Mary untuk pergi. Sebab apa? Sebab tempat percutian yang Bob jumpa dekat Facebook page ni berada di negeri Sarawak juga. Tapi yang uniknya, Bob cakap tempat ni aku pun tak pernah pergi dan aku rasa kawan-kawan kita termasuk engkau juga Mary, kau pun tak pernah pergi. Tempat percutian ataupun tempat penginapan ni, Bob hantar gambar apa semua, hantar location, berada di tengah-tengah hutan negeri Sarawak tu. Betul-betul dekat tengah-tengah negeri Sarawak tu. Kalau korang ambil pembaris tu, tepuk. Tempat percutian diorang memang betul-betul berada di kawasan hutan. Tetapi hotel ataupun tempat penginapan yang Bob jumpa ni, hotel dia memang cantik, berkonsepkan tradisional modern Sarawak. Dan dekat hotel tu ada sungai, ada jungle trekking, malam-malam boleh bercamping, boleh barbecue. Mary dengan John, Jeremy dan Vika ni tengok gambar yang Bob hantar, alamak, cantik lah. Jadi diorang pun dah mula excited balik. Mary ni pun tak apalah, Sarawak pun Sarawak lah. Lagipun kita tak pernah pergi kan. Bila lagi yang kita nak explore negeri kita sendiri. Lalu disebabkan Bob ni dah jumpa tempat tu, diorang pun dah mula bersemangat balik. Yang penting dapat bercuti. Dah
darah muda kan, tak kisahlah janji dapat spend time dengan kawan-kawan, diorang pun bersetuju. Tetapi apa yang Mary tak sangka, persetujuan kawan-kawan diorang termasuk diri dia akan membuatkan Mary ni mengalami satu percutian yang dia tak boleh lupakan, guys. Hari yang telah dijanjikan telah pun tiba. Percutian selama 2 hari 1 malam. Biasalah kejap je kan, sebab masing-masing student, pelajar lagi tak ada duit sangat, tak masyuk sangat. So janji dapat pergi bercuti kejap pun jadilah. Mereka seramai 9 orang berkumpul. Awal-awal pagi telah pun berkumpul di hadapan rumah Bob ni. So 9 orang ni dah excited dah, termasuklah Mary ni. Segala peralatan, segala barang-barang untuk dibawa semasa bercuti ni telah pun disediakan pada hari itu. Lalu mereka pun seramai 9 orang menaiki 2 biji kereta. Tepat sahaja pukul 10 pagi bertolak ke tempat penginapan diorang yang terletak di tengah-tengah hutan ni. Jarak perjalanan mengambil masa selama 2 jam setengah daripada rumah Bob ke tempat penginapan ni. Jadi sepanjang perjalanan tu, satu kereta dinaiki oleh Mary, Vika, Vincent dan juga Bob, sementara yang lagi satu kereta dinaiki oleh kawan-kawan dia yang lain. Lalu semasa dalam perjalanan diorang bergerak ke sana, alangkah happynya kawan-kawan ni. Mary bergelak ketawa, bergurau senda. Sempat juga si Bob ni bergurau dengan si Mary dengan kawan-kawan dia yang lain. Bob ni cakap, "Weh, tempat percutian yang kita bakal pergi ni, dia mengingatkan aku dekat satu tempat yang seram lah." Lalu Mary pun cakap lah, "Kau ni mengada-ngada lah Bob, tempat seram apa yang kau maksudkan ni? Kau pernah dengar tak dulu dekat YouTube KKN ni, Desa Penari tu, yang orang cakap berhantu tu kan? Kan tempat tu pun kan dekat area-area hutan kan? Silap-silap tempat yang kita pergi ni Desa Penari punya tempat." Lalu bila dah Bob cakap yang tu, terus dipukul oleh Mary ni. Kau ni mengarut lah Bob." Gelak-gelak gedik kan, kurang ajar betul. So diorang pun dengar syok-syok tu telah pun masuk laluan kampung, laluan hutan-hutan. Lepas tu yang menjadikan kepisangan buat hidup diorang ni, apabila beberapa kali dua-dua biji kereta tersesat, tersalah masuk sempang, ikut GPS game diorang. Kadang-kadang Google Map lah, Waze ni apa semua, bukan boleh percaya sangat. Ajak ikut jalan ni, kita pun ikut lah. Sekali salah jalan lah, terpaksa U-turn balik. Perjalanan yang sepatutnya memakan masa 2 jam setengah dah jadi 3 jam. Sesat punya sesat. Akhirnya diorang pun jumpalah tempat penginapan diorang tu. Tetapi sepanjang perjalanan tu, Mary cakap diorang perasan juga, walaupun kawasan tu kawasan hutan, diorang ada nampak juga beberapa biji rumah kampung, rumah papan kayu macam tu, yang kemungkinan besar dimiliki oleh penduduk. Jadi dalam hati Mary, okey lah juga. Dia berasa lega. Sebab apa? Sebab kawasan hotel diorang ni dikelilingi oleh kampung yang kemungkinan milik penduduk kampung dekat situ. So tak adalah terpencil sangat. So tak adalah takut sangat hati si Mary ni tau. Jadi sebaik saja diorang sampai je dekat tempat penginapan diorang tu, mereka semua terkejut ataupun orang cakap apa, terpaku tengok pintu gerbang hotel tu yang besar gila, diperbuat daripada kayu, jenis kayu belian. Aku dengar kayu belian memang mahal gila, dengan ukiran-ukiran seni bina Sarawak macam tu kan. So diorang tengok, hotel ni bapak lah, cantik gila Bob. Bob pun cakap, well kau tengoklah kita kan, come on lah, harga mahal tapi tengok VVIP punya tempat tau yang aku dapatkan ni. Betapa bertuahnya kita pergi sini. Lalu Mary pun dalam hati dia pada masa tu, bestnya lah, tak sangka dekat Sarawak ada juga tempat penginapan yang cantik macam ni. Jadi diorang pun teruslah menuju ke lobi hotel dan disambut oleh pekerja-pekerja hotel yang mengenakan pakaian tradisional Sarawak. Dia tak macam hotel-hotel lain, dan itu telah membuatkan Mary ni rasa excited betul. Hotel ni cukup berbeza daripada hotel-hotel yang pernah ada pergi. Selalunya pekerja hotel akan pakai tie, akan pakai suit cantik-cantik kan. Tetapi yang ni lagi cantik, pakaian tradisional Sarawak, lalu disambut dengan begitu sopan. Selamat datang ke Teratak Hamba. Aku tak tahulah nama hotel tu kan, tapi lebih kurang macam tu lah. Sila cik, pergilah ke kaunter tu kan, cik boleh tanyalah pasal bilik cik. Lalu Mary dengan Bob ni pun pergilah dekat kaunter, dan dekat kaunter tu ada pekerja perempuan yang turut memakai baju tradisional
tradisional Sarawak. Lepas diorang dah talk apa semua, ada satu perkabaran yang kurang manis. Pekerja hotel tu cakap, Bob memang dah book hotel, tetapi Bob ni book hanya satu tempat saja, iaitu rumah besar ni je. Walaupun rumah besar ni dia macam banglo 2 tingkat macam tu, tetapi pekerja hotel ni cakap, cik tak boleh cik, sebab cik 9 orang, bilik hotel yang cik tempah ni, rumah besar ni, hanya boleh memuatkan seramai 6 orang. Sebab dekat dalam bilik tu, dekat dalam hotel tu, ada 6 katil je cik. Apa kata sekarang ni kita banyak lagi bilik kosong, cik kena ambil lagi satu bilik. Lalu apabila macam tu, Mary ni, biasalah perempuan, bab-bab ni dia pakar lah. Mary ni pun mencelah cakap pekerja wanita ni. Mary ni cakap, tak apalah cik, sebab kita orang 99 orang ni, kita orang ni kawan-kawan je. Belah rumah tu pun besar, rasanya tak perlu kot nak ambil lagi satu bilik. Apa kata cik kasih je kita orang tilam ke ataupun extra bed ke, kita orang bayar. Lalu pekerja perempuan ni pun cakap, maaf ya puan, sekarang ni hotel, ni bukannya rumah cik yang boleh nak ambil tilam apa semua. Jangan buat suka-suka hati sangat ya. Sekarang ni nak tak nak cik kena ambil lagi satu bilik. Kalau cik ni kedekut sangat, tak apa. Sebabkan cik ni pelanggan pertama kami pada hari ni, kami akan kasih discount rate ataupun harga potongan setengah. Murah je cik. Nak tak nak cik kena juga ambil lagi satu bilik. Apabila pekerja hotel tu dah cakap macam tu, Mary ni pandang Bob, Bob ni pandang Mary. Diorang pun tak ada pilihan lah nak buat macam mana kan. Diorang pun dah sampai situ, jadi diorang pun tak apalah, turutkan je lah apa kata hotel tu. Janji yang penting diorang dapat bercuti dan berhibur kat situ. So sekarang ni daripada satu bilik dah jadi 2 bilik. Satu bilik hotel merupakan rumah besar ni tadi, dan lagi satu bilik merupakan rumah tradisional, rumah panjang ni yang berada bersebelahan je, tak jauh pun. So lepas dah register macam tu, pekerja hotel ni pun tunjukkanlah tempat penginapan diorang. Sebaik saja diorang sampai kat rumah besar ni, layanan yang 9 orang ni dapat memang macam anak-anak datuk. Sebaik saja diorang masuk dekat tempat penginapan diorang ni, rupa-rupanya pihak hotel dah sediakan dah makanan-makanan tradisional Sarawak. Kek lapis ada, mi kolok Sarawak ada, lepas tu macam-macam jenis laksa Sarawak. Semuanya makanan-makanan tradisional yang boleh dijamah ataupun yang boleh dimelantakkan oleh 99 orang kawan si Mary ni tau. Dan diorang semua pun kebetulan time tu tak makan lagi, tak breakfast lagi. Jadi umpama pepatah Melayu lah, mengantuk disorong bantal, tetapi yang ni kelaparan disorong makanan. So diorang pun melantak lah dulu makan apa semua kan. Lepas dah makan pula, diorang pergi pula nak tengok lagi satu bilik diorang yang berada kat rumah panjang ni. Pun cantik juga, berkonsepkan rumah panjang Sarawak tradisional tetapi telah dimodernkan. Dalam tu siap ada sauna, siap ada jacuzzi apa semua. Lalu seronoklah diorang apabila tempat penginapan yang Bob ni pilih memang menarik perhatian diorang, memang terbaik gila. Di tengah-tengah hutan sambil boleh layan keindahan alam, flora dan fauna. Ada pula tempat penginapan yang mewah macam ni, walaupun harga dia boleh dikatakan tak kena dengan apa servis ataupun perkhidmatan yang pihak hotel tu sediakan. Memang kelas A bak kata si Mary ni. Lalu apabila mereka semua dah tengok bilik atau tempat tidur diorang apa semua, Bob ni plan. Bob ni cakap, tadi aku nampak dekat hujung hotel ni ada sungai. Apa kata kita pergi enjoy mandi sungai tak? Hari pun masih awal lagi ni, kita pun tak tahu nak buat apa. Hari ni baru sampai kan, kita spend time, kita mandi sungai, kita enjoy ourselves. Bob ni gelak, belagak betul si Bob ni kan. Lalu 9 orang ni pun setujulah. Tanpa lengah masa, diorang salin pakaian diorang. Bob ni walaupun badan besar pakai boxer je, boom, terjun dalam sungai tu. Lalu mandi punya mandi, 3 jam pun berlalu. Tangan ni dah habis kecut-kecut dah semua. Tapi diorang seronok lah, lagi-lagi pula dengan kawan-kawan diorang. Bukannya selalu mereka semua ni dapat berkumpul 99 orang ni untuk enjoy percutian ni. Jadi bila dah mandi 3 jam macam tu, pada belah petang tu pula, dah nak ke malam tu, masing-masing dah buat persiapan dah. Vika ni dah tanak nasi, dah masak nasi lah. Lepas tu ada pula yang si Jeremy dengan John
John ni pula tengah marinate kambing, tengah marinate ayam, kepak ayam apa semua, hot dog. Sebab diorang plan malam tu diorang nak barbecue, diorang nak berpesta macam tu. Tetapi tak mabuk lah. Just nak enjoy, layan barbecue, makan ayam golek, makan kambing apa semua. Tapi sempat juga masa si Vika ni orang cakap tengah-tengah hutan pun mulut ni tak ada insurans. Vika ni masa dia tengah masak nasi tu, dia sempat cakap kat kawan-kawan dia yang lain ni, "Weh, malam ni aku buat nasi kangkang untuk korang." Padan muka korang. Yang lain pun, "Woi, korang ajar, tak payahlah buat nasi kangkang. Bodoh lah, dah gelak-gelak kan." Disebabkan mulut badan binasa. Dia tak sangka gurauan dia tu akan memanggil ataupun mengundang sesuatu. Orang cakap kalau kau dekat dalam hutan, walaupun kau tengah berseronok, jangan seronok sangat, berpada-padalah. Api pun telah dinyalakan. Diorang persiapan untuk barbecue pada malam tu pun telah berjalan dengan lancar dan malam tu berjalan dengan penuh kemeriahan. Si Mary ni dah pasang dah speaker lagu-lagu tradisional Sarawak. Kebetulan Mary ni pula dia daripada suku kaum Bidayuh, John dengan Bob ni pula daripada suku kaum Iban. Diorang pun menari lah, masing-masing berhibur lah, menari kebudayaan masing-masing, menari etnik masing-masing. Sebab Bidayuh punya tarian lain, Iban punya tarian lain, Dayak punya tarian lain kan. Sebab kan dia banyak etnik. Dekat Sarawak ni dia banyak suku kaum. Tu yang best tu. Itu yang lagi memeriahkan 99 orang ni semasa diorang bercuti. So dekat rumah besar tu, pada malam tu diorang je dengan riuh rendah. Dan yang peliknya dekat hotel ni, betul guys, diorang tak nampak pun ada pengunjung lain ataupun ada pelancong lain yang tinggal kat hotel tu. Tetapi apakah yang misterinya hotel ni? Semuanya bakal terjawab apabila malam semakin larut. Dan di sinilah bermulanya kejadian yang menyeramkan guys. Aku pun tak tahu kenapa aku nak buat macam ni. Aku pun dah macam menari kau. Zainal Abidin pula. Redor je lah guys. Malam telah pun tiba. Selepas mereka 9 orang telah pun berhibur pada malam tersebut dengan tarian tradisional, dengan makan barbecue, menyanyi, melalak, menari apa semua, masing-masing sudah pun kepenatan. Ada separuh daripada kawan-kawan si Mary ni telah pun terlelap. Kemungkinan besar selepas seharian hiburkan diri, mandi sungai, lepas tu barbecue, lepas tu menari, ada yang dah tertidur. Bob ni dengan tak pakai baju, dengan pakai boxer je tidur pada malam tu. Agaknya sebab dah penat sangat kan. So Mary bersama 3 orang lagi kawan dia, Vika, John dan juga Jeremy ni pun dah kepenatan. Lalu diorang pun meminta izin untuk pulang ke bilik diorang yang terletak dekat rumah panjang ni. Jadi disebabkan macam tu, dia pun bagi tahulah salah seorang kawan diorang yang bernama Vincent ni. Vincent ni tinggal kat rumah besar bersama Bob dan kawan-kawan yang lain. So dia bagi tahu si Vincent ni, kita orang balik ke bilik kita orang dululah. Lalu Vincent pun cakap, korang okey tak? Kalau tak kisah, kalau korang nak tidur sini, tidur je lah. Alah, pihak hotel bukannya tahu kan. Tetapi Vika ni cakap, tak apalah, kan nanti tak selesa. Tak apalah, kita orang balik. Lagipun kita orang 4 orang. So insyaAllah tak ada apa jadilah. So selepas Vika dah cakap macam tu, diorang pun berlalu pergi untuk pulang ke bilik diorang yang terletak kat rumah panjang ni. Walaupun daripada rumah besar ke rumah panjang ni tak adalah jauh, tetapi disebabkan kawasan hotel ataupun tempat penginapan diorang ni besar, diorang terpaksa jalan kaki, mengambil masa 5 minit jugalah. So mereka berempat ni pun jalan kaki kan, nak pulang ke bilik diorang. Tiba-tiba mata si Vika ni ternampak satu cahaya yang agak sama-sama daripada salah satu bilik hotel tau. So Vika ni pun bagi tahu si Mary, Mary, tengok belah sana tu, hujung sana tu. Tu cahaya apa? Lalu Mary pun nampak agak cahaya yang sama tau. Dan dia orang tengok je, cahaya tu daripada mana pula datang kan? Sebab dia bergerak tau. Dan tiba-tiba guys, Mary dan Vika ternampak satu susuk tubuh lelaki yang sama-sama je dalam kegelapan malam tu kan. Dia nampak satu susuk tubuh lelaki yang tengah berjalan jauh daripada dia orang. Dan terus si Mary ni bagi tahu John dan juga Jeremy, korang tengok tu. Kau nampak tak cahaya tu? Lepas tu kau nampak susuk tubuh tu? Lalu John dan Jeremy tu selepas diorang tengok kan,
Tiba-tiba John cakap dekat Mary ni, kau ni tak payahlah penakut sangat. Itu dah tentulah security. Tengoklah hotel ni pun berapa besar. Baguslah dia panggil security untuk jaga. Alah, tak payah risaulah. Itu cahaya tu mesti ada daripada security ataupun pengawal yang jaga hotel ni. Dah lah, sekarang pun dah lambat dah ni. Jomlah, bilik hotel kita pun dah dekat je. Lalu selepas John cakap macam tu, si Mary dan Vika ni tak naklah fikir panjang. Sebab malam tu pun diorang dah kepenatan. Sebab sepanjang hari daripada siang diorang sampai ke hotel tu, diorang dah melakukan pelbagai aktiviti. Jadi dalam kepala si Mary ni, dia nak rehat je. Sebab apa? Sebab esok paginya diorang terpaksa bangun awal pagi. Sebab pihak hotel dah sediakan dah breakfast. Nampak tak hotel ni betapa mewahnya. So diorang perlu tidur yang cukup, diorang perlu rehat yang cukup pada malam tu. Sesampai je diorang dekat rumah panjang ni, John dan Jeremy ni masuk ke bilik diorang, manakala Vika dan juga Mary masuk ke bilik diorang juga. So diorang pun melabuhkan badan diorang, tak mandi, tak bersihkan diri apa semua, terus je tidur sebab masing-masing dah penat gila dah. Dan pada malam tu sedang mereka lena dibuai mimpi dengan bunyi-bunyi cengkerik kan. Korang boleh bayanglah suasana hutan yang gelap-gelap dan tak ada ramai pula orang yang tinggal kat situ. Dalam pukul 2 pagi guys, Mary ni tiba-tiba terjaga. Sebab apa dia terjaga? Dia dikejutkan dengan satu bunyi hentakan yang berkali-kali. Dan bunyi hentakan tu seakan-akan ada benda yang terjatuh. Benda besar yang terjatuh. Dia macam, Mary cakap dia macam bunyi guli. Tetapi kalau bunyi guli, dia bunyi kecil je. Bunyi guli macam tu je. Tetapi bunyi ni teramat kuat sehingga Mary boleh terjaga. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Seolah-olah ada barang jatuh ataupun ada seseorang yang hentak dinding pintu bilik diorang dengan sungguh kuat. Dan Mary pun bila dia terjaga tu, dia rasa macam, bunyi tu masih ada lagi tau. Tapi dia fikir, bunyi apa ni ah? Aduh, dia tengok jam dia dah pukul 2 lebih pagi kan. Ya Allah, apa pula ni yang bising? Nak cakap orang lain, aku tak nampak pun ada sesiapa yang tinggal kat sini selain kita orang. Sebab daripada siang tadi, diorang sampai kat hotel tu, diorang tak terserempak ataupun tak terjumpa pun dengan seorang pengunjung ataupun dengan sesiapa yang menetap kat hotel tu. Seolah-olah mereka 9 orang je yang tinggal dekat hotel yang sebesar alam tu tau. Dan disebabkan bunyi tu tak henti-henti, Mary ni pun tengoklah sama ada Vika ni dengar benda yang sama. Tetapi alangkah malangnya. Sebab apa? Sebab Vika ni tidur macam Sleeping Beauty. Mulut ternganga kan, dengan tidur terkangkang, kaki bentuk Z, bentuk Y apa semua. Lena, seolah-olah bunyi tu tak mengganggu pun Vika. So Mary ni dia rasa, aku tak boleh tidur lah bunyi ni. Dan tiba-tiba dalam kefikiran si Mary ni, kejap, ini mesti John ni. Sebab John ni dia memang suka menyakat. Dia ni memang ada satu perangai, tak kira masa, tak kira tempat. Kalau dia nak sakat ataupun dia nak kacau kau, nak menakut-nakutkan kau, dia mesti buat macam ni. So dengan perasaan marah tu, Mary ni pun tak fikir panjang, dia terus keluar daripada bilik dia. Dia pergi ketuk pintu bilik John dan juga Jeremy ni. Tak. John! Tak. John, buka pintu John. Dan tak lama lepas tu pintu bilik pun terbuka. Dan di hadapan pintu bilik bukan John, tetapi sebaliknya Jeremy yang buka pintu dengan mata mamai, dengan mata mengantuk kan. Mary, apa hal ni? Kau okey tak? Sekarang dah pukul berapa ni? Kenapa kau ni? Lalu Mary pun cakap, aku tak boleh tidur lah. Kau tak dengar ke? Kau pekak ke apa? Bunyi hentakan kuat lah. Korang buat apa dalam bilik? Lepas tu Jeremy ni dia terpingar-pingar lah macam, kau ni merepek apa tu? Kita orang tidur lah, kau tengok tu. Jeremy pun buka pintu besar sikit dan kelihatan John pun sama juga macam si Vika tu. Dah lena dibuai mimpi dah. Dan disebabkan itulah Mary ni lagilah pelik. Dia tanya Jeremy ni sebab dia nak confirm kan. Kau biar betul, kau tak ada dengar bunyi bising ke? Dan Jeremy pun sebabkan dia dah penat, dia malah nak layan lah. Mana ada bodoh, ya Allah. Dah lah, daripada kau ganggu hidup kita orang macam ni kan, kau pergilah tidur. Esok pagi kita nak bangun awal tau. Dah lah, aku malas layan kau lah. Boom, Jeremy ni tutup pintu bilik terus je sebab dia malas nak layan dah. Lalu Mary ni terus tak dengar dah tau bunyi tu. Pada masa tu dia dah tak dengar dah. Dia macam, hilang pula bunyi ni kan.
apa ni aku mamai kot. Mary fikir tak apalah aku mamai kot. Dia pun masuk balik dalam bilik dia. Dalam 10-20 minit macam tu dia dah nak lena balik. Sekali bunyi tu datang balik. Hentakan tu. Malam ni aku tak tahulah kan. Mood aku asyik nak menari je. Geram pula aku. Tak apa, kita sambung terus. Disebabkan bunyi hentakan yang berkali-kali itu telah mengganggu keamanan Mary yang nak tidur ni. Dia pun rasa sakit hati. Kawan-kawan dia yang lain okey je. Apa hal yang aku je seorang yang terganggu dengan bunyi yang kuat ni. Lalu Mary pun fikir dah halang-halang aku tak boleh tidur ni. Dia pun buka zip bag dia. Dia pun ambil lah kotak rokok Marlboro dia. Kau nampak? Mary ni cantik-cantik pun. Ya Allah, isap okok juga. Biasalah orang cakap kan. Perempuan di zaman moden ni kan jadi naga. Kan isap okok, asap-asap tu kan. Kononnya stres lah jadi pelajar. 22 tahun dah isap okok dah. Tapi kita tak nak cerita pasal tu. Kita back to the story lagi sekali. Sorry lah, banyak melalut lah. So Mary ni pun capai kotak rokok dia. Dia fikir lantak lah. Kemungkinan besar aku kena sebatang 2 rokok. Boleh lah layan-layan mata kan. So dia pun keluar daripada bilik dia. Pergilah dekat ruang depan bilik tu. Ada satu ruang. Yelah, rumah panjang ada ruang kat depan bilik tu. Dia pun isap okok kat situ. Sambil tu mata dia melilau lah. Pandang sekeliling kan. Tengok kawasan hutan. Tengok rumah-rumah panjang yang lain. Rumah besar. Cantik juga tempat ni. Tengah dia isap-isap okok tu kan. Jam pun dah menunjukkan pukul 3 pagi dah. Dia tertiba di belah kanan dia. Mata dia ternampak satu susuk tubuh yang bukannya lelaki tetapi satu susuk tubuh perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Sarawak juga. Jadi dalam hati Mary ni, ada pula orang tinggal sini. Ya Allah. Daripada siang tadi aku tak tersempat dan siapa-siapa. Ada pula orang yang datang sini kan. Pekerja hotel ke apa yang pagi kau pakai baju tradisional Sarawak pula ni kan. So Mary ni tak nak fikir apa lah. Yang dia fikir, okey lah ada juga geng. So dia pun terus menghampiri perempuan tu. Sebab dia tak rasa takut pun pada masa tu. So dah beberapa langkah dia dah nak dekat kat wanita yang dia nampak ni. Yang merupakan kulit putih, rambut ni memang ikal mayang lah orang cakap. Panjang, cantik kan. Wanita ni pun memalingkan muka dia kepada Mary dan memberikan senyuman yang manis. Lalu Mary pun turut tersenyum juga. Mary tegurlah dia. Hai, nama saya Mary. You pun tak tidur lagi ke? Perempuan ni hanya senyum dan menganggukkan kepala. Seolah-olah macam kau dah nampak aku kat sini kan. Lagi tanya aku belum tidur ke tak kan. So Mary pun tanya lagi. Why you tak tidur lagi? Dia cakap dia tak boleh tidur. Perempuan ni cakap lah, saya tak boleh tidur lah malam ni. Sama lah dengan saya. Jiwa kacau lah. JK lah orang cakap. Jiwa kacau. Awak nak rokok? Perempuan tu pun menggelengkan kepala dia. Tak apa. Awak isap lah rokok. Saya tak isap rokok. So diorang berborak lah. Berborak. Mary tanya dia, awak datang sini berapa ramai? Yang mengejutkan Mary, wanita ni cakap, saya datang sini seorang je. So Mary ni terkejut. Sebab apa? Sebab kawasan hutan, kawasan yang agak menakutkan ni, walaupun cantik tetapi agak seram lah. Lagi dia perempuan kan. So Mary tanya dia, you tak takut ke? Berani betul you datang seorang Dah lah you ni cantik. Manalah tahu tiba-tiba ada orang nak kacau ke kan. So perempuan ni pun cakap lah dekat Mary, tak ada lah. Sebenarnya saya dah banyak kali dah menginap kat sini. Saya dah biasa. Lagipun saya selesa tinggal seorang. Saya pun belum kahwin apa semua. Dan Mary pun mencelah. Mary cakap, saya tanya sikit je. Tiba-tiba kan. Saya tanya sikit je, tak perlulah nak tanya, nak beritahu dah kahwin ke belum kan. Saya tak tanya pun dah kahwin ke belum. Tapi awak beranilah. So diorang pun berborak lagi. Berborak. Sedar tak sedar, jam dah nak hampir pukul 4 pagi. Masa ni mata Mary pun dah mengantuk dah penat dah. Lalu dia pun meminta izin kepada perempuan ni untuk pulang ke bilik dia. Dia cakap, nice talking to you lah Kita selamat berkenalan lah. Tapi esok pagi, sebabkan you seorang, kalau you nak join kita orang breakfast, jomlah join. Sebab kita orang, I datang sini 9 orang. Kalau you nak join, jomlah sekali. Lalu perempuan ni pun hanya senyum, menunduk tanda angguk. Okey lah, tak apalah. Esok maybe aku join lah kan. So Mary ni pun dah minta izin tu, dia pun berjalan beberapa tapak dah nak sampai dah dekat bilik dia. Tiba-tiba guys, Mary ni teringat. Dia teringat balik apa yang membuatkan dia tak boleh tidur pada malam tu.
tu. Jadi sebelum dia nak masuk ke dalam bilik dia, dia memalingkan muka dia ke arah wanita ni tadi. Dan wanita ni masih memandang dia dengan memberi senyuman yang manis lagi tau. Seolah-olah macam, kau ni apa hal asyik senyum je kan. Lalu Mary pun tanya dia, sorry lah, saya nak tanya awak lah. Tadi kan, dalam pukul 2 tadi, awak ada dengar tak bunyi hentakan? Lepas tu perempuan ni pun menggelengkan kepala. Lalu perempuan ni tanya si Mary, hentakan? Hentakan apa ah? Saya tak tahulah, Mary cakap kan. Tapi bunyi dia kuat lah, seolah-olah macam ada benda jatuh lah. Sebab itulah saya tak boleh tidur. Awak tak dengar ke? Kuat tau bunyi tu. Perempuan ni pun menggelengkan lagi sekali kepala dia. Tak ada, saya tak dengar pun bunyi apa-apa benda yang jatuh kan. Lalu sebabkan perempuan tu dah cakap macam tu, Mary dalam hati dia, lantak lah, malas pula aku nak layan kau ni kan, asyik sengih je kan. So Mary pun minta izin lah lagi sekali. Okey lah, tak apalah, saya tidur dulu Dan sebaik saja lagi sekali guys, banyak betul lagi sekali. Sebaik saja Mary nak masuk ke dalam bilik dia, tiba-tiba kali ni perempuan tu pula panggil nama Mary. Mary. Dan Mary pun bila dengar nama dia dipanggil, Mary pun memalinglah ke muka dia ke arah wanita ni. Dan alangkah terkejutnya Mary. Sebab apa guys? Ni belum seram lagi. Sebab tiba-tiba perempuan tu tanya balik si Mary, bunyi hentakan tu buatkan awak takut ke? Dan Mary jadi pelik. Apa hal pula ni kan? Dia tanya aku soalan macam ni. Lepas tu Mary cakap lah kat dia, tak adalah takut. Dia buatkan saya tak boleh tidur. Buatkan saya sakit hati lah. Sebab dia mengganggu tau. Saya dah lena dah tidur tadi. Awak dengar juga Dan perempuan ni pun senyum tau. Pada masa ni perempuan ni senyum je pandang Mary Dan tiba-tiba guys, setengah perempuan ni senyum, perempuan ni cakap dekat Mary, maaflah, sebenarnya bunyi hentakan tu daripada saya sebenarnya. Bila Mary dengar macam tu, Mary ni seolah-olah macam dia pelik tau. Engkau yang buat bunyi itu? Engkau ni biar betul. Mary pada masa ni dah geram lah macam, engkau ni, engkau yang buat bunyi bising, yang buatkan aku terjaga, kacau aku tidur, lepas tu baru sekarang kau nak mengaku. Dalam hati si Mary lah. Belum sempat Mary ni cakap, tiba-tiba guys, walaupun kisah seram banyak tiba-tiba, korang kena reda je lah. Tiba-tiba, lagi sekali Mat, tiba-tiba kepala perempuan ni apa tu? Tiba-tiba tercabut daripada badan dia dan jatuh ke atas tanah. Lalu bunyi yang sama macam Mary dengar. Kepala perempuan ni terhentak berkali-kali lalu bergolek menghampiri si Mary. Disebabkan itulah Mary teramat takut lalu dia menjerit sekuat hati. Dan seakan-akan histeria, suara si Mary ni teramat kuat telah mengejutkan kawan dia si Vika, termasuk juga John dan Jeremy ni. Lalu mereka bertiga cepat-cepat keluar daripada bilik dan kelihatan si Mary ni dah terbaring meronta-ronta dekat depan bilik diorang. Lalu John dengan Jeremy ni cuba tenangkan si Mary ni yang tengah macam seakan-akan histeria ataupun kerasukan tau. Dan Vika pun bila dah tengok keadaan Mary macam tu, dia pun rasa takut. What happened ni? Apa jadi ni kan? Pada masa ni John cakap, sekarang ni tak payah buang masa. Sekarang ni jom kita tenangkan dia ni, kita bawa masuk bilik dulu. Jangan mengganggu orang ni, bahaya ni. Lalu diorang pun pegang, angkat tiga orang ni cuba juga angkat Mary masuk dalam bilik John dan Jeremy ni dan cuba tenangkan Mary. Dalam setengah jam macam tu, selepas dah beri air, dah Mary ni dah tenang, nampaklah Mary ni seakan-akan muka pucat kepenatan. Dan Jeremy pun cakap, okey macam ni lah, malam ni kita tak tahu apa jadi dekat Mary. Aku pun tak nak kacau dia. Dia ni perlukan rehat ni. Sekarang ni macam ni, apa kata Vika, kau tidur je sekali sini. Kita berempat tidur je sini. Esok pagi kita try dapatkan jawapan daripada Mary ni, apa yang jadi sebenarnya dekat dia. Dan keesokan paginya, empat mereka ni pergi balik ke rumah besar, bertemu balik kawan diorang, 9 orang apa semua ni, berkumpul apa semua. 9 ni mendengar cerita apa yang berlaku kepada Mary dan itu telah mengejutkan Bob termasuk kawan-kawan dia yang lain. Tak sangka yang Mary dah terkena gangguan. Dan sebaik saja Mary bagi tahu apa yang dia terkena, Bob pun rupanya ada cerita juga. Dia pun turut terkena juga dekat rumah besar tu. Dikatakan mereka semua tidur di belah bawah rumah sebab rumah tu 2 tingkat kan.
Tetapi sepanjang malam tu, Bob boleh dengar seakan-akan di tingkat 2 rumah tu meriah dengan bunyi orang bergelak, dengan bunyi orang berborak, seakan-akan ada penghuni lain dalam rumah tu yang membuat bising, guys. Jadi bila semua dah terkena macam tu, diorang pun tak lengah masa. Selepas sahaja breakfast pada pagi tu, diorang pun pulanglah daripada tempat penginapan diorang tu ke rumah masing-masing. Dan selepas 2 minggu daripada percutian tu, pada masa ni Mary, Vika, John dan juga Jeremy telah pun pulang ke Kuala Lumpur untuk sambung pelajaran diorang, untuk sambung semester yang baru, dan dapat satu panggilan daripada Bob. Dan panggilan ni bukan biasa-biasa, bosku. Panggilan ni lah yang akan merubah percutian diorang daripada biasa-biasa kepada luar biasa, guys. Perkabaran yang bakal diberitahu oleh Bob ni bukan sahaja bakal membuatkan Mary terkejut, malah ke-99 diorang apabila dapat tahu kisah yang Bob ceritakan ni, diorang seakan-akan tidak percaya. Selepas 2 minggu daripada percutian diorang ke tempat yang cantik, yang kononnya tradisional tu, Bob dapat tahu bila dia cek balik Facebook page dia, alangkah terkejutnya. Sebab apa? Sebab salah satu info yang Bob bagi tahu, ramai cakap tempat ni cantik, ramai cakap dulu tempat ni memang syok gila kalau bercuti, nak layan suasana flora dan fauna apa semua. Bob dapat tahu yang sebenarnya komen-komen yang Bob baca tu adalah komen-komen 15 tahun yang lepas. Apabila Bob baca komen-komen baru dekat profil Facebook page tu, ada yang bagi tahu hotel tu telah lama dah tak beroperasi. Lebih kurang 15 tahun dah hotel tu tak ada penghuni, hotel tu tak dibuka untuk pengunjung pergi dekat situ. Dan nak bertambah teruk, guys, sejarah hotel tu apabila Bob cari dekat internet, Bob nak tahulah, dah macam mana kita orang boleh pergi, kita orang boleh masuk apa semua kat hotel tu. Sejarah hotel tu amat menakutkan. Dikatakan dahulu tempat tu digunakan untuk ritual. Ritual apa? Ritual pengorbanan jiwa. Ada orang yang membuat ritual pemujaan syaitan, dan juga tempat tu dijadikan tempat untuk pembunuhan ataupun pengorbanan jiwa. Ada nyawa yang telah dikorbankan di tanah ataupun di tapak hotel tu. Disebabkan itulah beberapa orang dukun telah dipanggil untuk merawat dan membersihkan tempat tu supaya hotel tu boleh beroperasi balik. Tetapi malang sekali, hampir 57 orang dukun punya ramai amat, semuanya gagal untuk memulihkan tempat tu. Sebab apa? Sebab aura kejahatan, disebabkan banyak sangat nyawa yang telah terkorban kat hotel tu, yang telah menyebabkan tempat tu tidak boleh lagi dibuka untuk dikunjungi, sebab takut kalau akan ada nyawa yang bakal terkorban lagi, guys. Dan bila Bob dapat tahu benda ni, menggeletar seluruh badan Bob, termasuklah juga Mary. Seakan-akan mereka tidak boleh percaya. Dah selama diorang tinggal kat situ selama 2 hari 1 malam, siapa yang menyambut diorang? Siapakah pekerja-pekerja hotel tu? Apakah makanan yang diorang makan? Sebabkan macam aku bagi tahu korang, pihak hotel ada hidangkan makanan-makanan tradisional. Jadi makanan tu yang diorang makan, yang diorang rasa teramat sedap, adakah makanan yang betul ataupun rupa-rupanya makanan tu diperbuat daripada ulat-ulat sampah, benda-benda yang kotor. Na'udzubillah. Tak tahulah apa Mary dan lagi 8 orang kawan dia makan dekat situ. Dan kemungkinan besar, lagi sekali guys, banyak betul kemungkinan dalam cerita ni. Aku pun reda je lah. Kemungkinan besar, lagi sekali Mat, Mungkin pula lagi, alamak, banyak betul lah. Kemungkinan perempuan yang Mary nampak memakaikan pakaian tradisional Sarawak yang memberikan senyuman manis kepada dia, tiba-tiba kepala wanita tu tercabut. Boleh jadi wanita itulah salah satu mangsa yang telah dikorbankan untuk ritual rumah panjang
satu ketika dahulu. Na'udzubillah. Harapnya kita dijauhilah daripada segala unsur-unsur yang syirik, dan jangan sesekali kita membuat perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku harap korang semua terhibur dengan kisah pada malam ni. Dan ingat guys, kalau korang pergi bercuti, jangan terlalu gembira. Yang paling penting, korang kenalah periksa betul-betul tempat percutian korang tu masih beroperasi lagi ataupun tidak. Sebab aku takut kalau tempat yang korang pergi tu bukanlah dimiliki oleh manusia, tetapi jin yang bertopengkan manusia guys. Macam Batman dah kan. So itulah saja kisah untuk malam ni guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Salah pula, bukan macam ni. Puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys. Anggaplah ini sekadar hiburan, cerita hiburan. Ambil sahaja iktibar, yang tak baik jangan ambil, yang baik sahaja ambil. Macam biasalah. Bye bye.